الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kembali dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung majlis pembacaan dan penjelasan hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil faedahnya daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang dikenali sebagai Arba'in atau Arba'un An-Nawawiyah, ta'lif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang lebih akrab dipanggil dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang kita cintai, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-41, Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, iaitu hadis yang ke-41 yang merupakan hadis yang kedua terakhir sebelum kita memasuki hadis penutup pada hadis yang ke-40. Baik, hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang pendek yang insya-Allah kita boleh menghafalnya dengan cepat. Baik, kita langsung saja baca hadis ini, kemudian kita terjemahkan dan ya, kita mengambil faedah-faedah yang terkandung daripada hadis yang ke-41. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Baik, hadis yang sangat pendek, satu ayat, yaitu dari Abu Muhammad, ya, kunyahnya Abu Muhammad Abdullah bin Amr, ya, bin Al-As. Semoga Allah meridai keduanya. Jadi ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal, iaitu anak kepada sahabat Nabi SAW Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang terkenal, ya. Jadi
Jadi ini adalah datang daripada anaknya, iaitu Abdullah bin Amru. Baik, Abdullah bin Amru ini nanti kita akan jelaskan secara ringkas tentang biografinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak sempurna iman, ahadukum, salah seorang daripada kamu, hatta, sehingga, yakuna hawahu, sehingga ya, hawa nafsunya, hawahu, keinginannya, yang taba'an lima jitu bi, mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi ini Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ini daripada Kitabul Hujjah ala Tariqil Mahajjah, ya, di mana kitab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu usuluddin menurut kaedah-kaedah ahli hadis dan sunnah. Yang mana pengarang kitab Al-Hujjah, ya, ala Tariqil Mahajjah ini adalah Syekh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i Az-Zahid rahimahullah, yang meninggal pada tahun 490 Hijrah. Maknanya ulama yang datang sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, ini adalah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walau bagaimanapun, menurut ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, himpunan ilmu-ilmu dan hikmah, iaitu kitab syarah ya, terhadap Arba'in An-Nawawiyah ini, menyebutkan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, dengan mendatangkan pelbagai alasan-alasan. Di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini, menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang pakar hadis, dia menyebutkan dalam Arba'in ini ada 6 hadis yang hadis itu berstatus dhaif, ya, walaupun telah dinyatakan hadis itu hasan atau sahih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini adalah pandangan para ulama, ya, pandangan ulama lain yang memiliki, ya, kemahiran dalam hadis untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak. Baik, jadi ini termasuk salah satu hadis yang diberikan pandangan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Hadis ke-41 ini adalah hadis yang dhaif, tapi maksudnya adalah sahih, ya, maksudnya adalah sahih. Baik, walau bagaimanapun ada beberapa hadis lain yang semakna dengan hadis ini, dan dia adalah hadis yang sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, yakni tidak beriman maknanya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan semua manusia, ya, iaitu meletakkan Nabi SAW yang paling dicintai, yang melebihi segala-galanya. Ini adalah, ya, hadis yang sahih. Baik, yang maknanya sama dengan hadis tadi. Baik, kita tinggalkan perbahasan tentang perkara tersebut. Jadi kita langsung saja mengambil faedah yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan, ya, oleh, iaitu salah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi kunyah kepada Abdullah bin Amru adalah Abu Muhammad. Ya, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang alim, ya, ahli ibadah, dan salah seorang sahabat yang memiliki keutamaan dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, selain daripada aku, maka beliaulah, ya, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kerana katanya, ya, kelebihan Abdullah bin Amru ni adalah dia mencatat, menulis. Dia pandai menulis. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an adalah mengingat berdasarkan hafalan. Ya. Tu. Jadi
Dia meriwayatkan sekitar lebih daripada 700 hadis. Ya, dan di antaranya ya sekitar dalam lebih kurang 20 hadis disepakati oleh ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Jadi kita telah sebut sebelum ni kalau masih ingat dalam kelompok sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dikenal dengan 4 abadilah. 4 abadilah. Semuanya bermula dengan Abdullah. Jadi di zaman Nabi SAW ni bukan ayah Nabi SAW saja yang bernama Abdullah. Di zaman itu juga ramai ya, orang-orang kafir musyrikin memberikan anak mereka nama Abdullah. Dan begitu juga lihat di kalangan sahabat Nabi SAW ada 4 anak-anak mereka bernama Abdullah. Dan Abdullah itu adalah yang memiliki keistimewaan, iaitu banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Siapa dia? Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini dia sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi mereka ini adalah termasuk dalam deretan yang banyak meriwayatkan hadis sesudah Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi mereka adalah ahli ilmu. Mereka adalah orang yang di antara yang terkedepan, termasyhur dalam meriwayatkan hadis, dan hadis-hadisnya terpelihara sampai kepada kita. Besar sekali jasa para sahabat Nabi SAW. Baik. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung. Hadis ini menjelaskan tentang separuh atau sebahagian daripada agama. Ya, iaitu apa? Iaitu yang berkaitan dengan hak-hak Nabi SAW yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Ya, dia adalah separuh daripada iman. Separuh lagi adalah ya, bila disempurnakan maka sempurnalah iman dia. Kerana apa? Kerana menunaikan hak Nabi SAW merupakan ya, separuh daripada tuntutan kalimah syahadatain. Ketika kita mengikrarkan kalimah itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah bahagian yang kedua. Ya. Kalimah yang pertama adalah berkaitan dengan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Bahagian yang kedua adalah menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Allah Ta'ala tak akan dapat ditunaikan dengan benar, dengan sempurna, yang melainkan dengan menunaikan hak yang kedua, iaitu dengan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajar kita tentang bagaimana mengenali Allah. Nabi SAW mengajar kita bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Ya, Nabi SAW menjelaskan keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis yang merupakan pokok yang berkaitan dengan agama, iaitu kewajipan seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW sebagai bukti cintanya kepada Nabi SAW. Jadi hadis ini akan memberikan satu kaedah yang sangat penting, trust, keselamatan, bukti kebenaran, iaitu tentang kecintaan ya, terhadap Rasulullah SAW dibuktikan dengan melaksanakan apa yang tersirat, apa yang terkandung dalam hadis ini, di mana Nabi SAW mengingatkan kita as a strong reminder, suatu bentuk ucapan berbentuk penegasan. La yu'minu, tidak sempurna iman, ahadukum, salah seorang kamu ya, yang mengaku dia adalah pengikut Nabi SAW, yang mengaku dia cinta kepada Nabi SAW ya, syarat ini mesti dipenuhi, iaitu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sehinggalah salah seorang daripada kamu ya, hawa dia, hawa nafsu dia mengikuti apa yang aku bawa. Itu syarat ya. Nak jadi orang yang benar sempurna iman, wajib ya, hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi keyword dalam hadis ini adalah hawa, al-hawa
iaitu hawa nafsu. Kalau kita terjemahan selalu kita sebut iaitu hawa nafsu. Dalam diri seorang insan ini, ya, dalam perbahasan kita akan temui seorang insan itu, kita ni manusia ni, ada 4 elemen pada diri kita ni. Allah ciptakan kita, ada 4. Apa dia? Yang pertama adalah jiwa, an-nafs. Yang kedua adalah iaitu akal. Yang ketiga adalah al-qalb, hati. Yang keempat adalah ar-ruh. Inilah 4 kombinasi. Jadilah kita manusia, seorang insan yang hidup, berjalan dan bergerak, berbicara, bertindak, bersikap dan berbuat. Ya, jiwa itulah an-nafs. Ya, jiwa pula selalu dikaitkan dengan nafsu. Ya. Sebab itu kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah, ya, kategorikan jiwa kita ini dalam 3 kategori. Ya. Ya. Al-hawa, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Sebab tu kita selalu sebut, ya, jihadun nafs, ya, iaitu melawan diri. Diri itu disebut apa? Hawa, al-hawa. Apa makna al-hawa tu? Hawa. Hawa ni kalau ikut bahasa kita panas. Ya, hawa, suhu, hawa, suhu apa? Kalau rumah nak pergi sejuk apa? Penghawa dingin. Tu. Nak kawal suhu. Jadi hawa nafsu ni adalah yang berada pada diri manusia, dan dia sangat berkait erat dengan hati. Jadi hawa ini adalah, kalau istilah bahasa kita disebut sebagai kecenderungan. Ya, kecenderungan terhadap sesuatu. Atau di sini diterjemahkan keinginan. Kecenderungan atau keinginan. Jadi hawa nafsu ini adalah segala kelakuan yang tertarik oleh diri atau yang dicenderunginya. Dia tertarik. Ya. Dan dia, hawa nafsu ini adalah kecenderungannya kepada 2 arah. Tapi asasnya hawa nafsu ini dia suka kepada perkara-perkara keburukan. Perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara negatif, dia mudah sekali tunduk kepada perkara tersebut. Sebab itu kita diperintahkan untuk mengendalikan, mengurus hawa nafsu kita. Ya, kerana kalau tak diurus dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka ya, hawa nafsunya itu akan, ya, melencong daripada jalan yang dituntut. Dan hawa nafsu ini, dia sentiasa akan ada pembantunya. Dan dia merupakan instrumen yang paling ampuh yang dijadikan kenderaan oleh syaitan untuk membawa kecenderungan hawa nafsunya tadi kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Sebab itu, bila kita belajar dalam jurusan tazkiyatun nafs, maka jihad yang mula-mula dan sepanjang usia sampai mati adalah jihad terhadap hawa nafsu. Mesti jihad, mesti wajib untuk kita mengendalikan hawa nafsu yang tak terkendali itu, tunduk dan patuh di bawah aturan syariat. Jika tidak, dia akan membawa kebinasaan. Dan ramai sekali orang yang binasa disebabkan memperturutkan hawa nafsunya. Dan Nabi SAW mengajar kita bagaimana untuk menundukkan nafsu agar berjalan sesuai dengan aturan syariat. Ya, Al-Quran menjelaskan ada 3 jenis bentuk hawa nafsu. 3 bentuk. Ya, yang pertama iaitu, ya, iaitu nafsu apa dipanggil? Nafsu al-ammarah. Nafsu ammarah. Ya, nafsu ammarah atau bisu. Iaitu nafsu yang sentiasa mengajak pemiliknya untuk berbuat kekejian, berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan kemuncak yang dia bawa adalah untuk melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Sebab itu Allah sebutkan tentang nafsu ini adalah dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 35. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak mampu menolak jiwaku. Sungguh jiwa itu menyuruh berbuat buruk. Ya, berbuat jahat, bisu,
kecuali jiwa yang dirahmati Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tu. Ni dia sentiasa menggoda kita. Ya, sawalat li nafsi. Demikianlah jiwaku menggoda. Ya, mengajak-ngajak, menghasut. Untuk apa? Berbuat kekejian, berbuat buruk. Ya. Ini adalah nafsu yang paling berbahaya. Yang mengajak pengikutnya, pribadi pemiliknya itu untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Dan iblis sentiasa berada pada jiwa ini, menungganginya, kecuali mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian jiwa yang kedua adalah iaitu nafsu, dipanggil nafsu lawamah. Ya, nafsu yang sentiasa berlawan. Ya, sentiasa yang bila dia melanggar perintah Allah, dia menyesali dirinya, perbuatan buruk dia tu. Ya. Dan dia ada kemampuan untuk mengajak pemiliknya menyesal dan bertaubat. Ya, tapi bila maksiat lagi, dia kembali kepada sifatnya, iaitu menyesali dan sebagainya. Allah sebut tentang nafsu lawamah ini dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Ayat yang mula-mula sekali, ayat pertama hingga kedua. Ya. Jadi ini adalah petanda hati yang hidup. Ya. Maknanya bila dia melakukan maksiat, dia menyesal, dia tahu bersalah, dia mengaku. Ya. Kemudian jiwa yang sempurna, jiwa yang kita dituntut untuk berada padanya, maka jiwa inilah yang selaras dengan hadis Nabi SAW ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an. Kecenderungan hawa nafsu dia, keinginan dia ikut. Dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maknanya dia tunduk, dia patuh. Iaitu nafsu, iaitu mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 90. Surah yang ke-89. Kita selalu baca. Ya, beberapa kali dah kita baca. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jiwa tenang. Ialah surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya. Wahai jiwa yang tenang, Allah Ta'ala menyeru, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diredainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam syurgaku. Jiwa yang tenang, jiwa apa? Jiwa yang bersih, jiwa yang sihat, jiwa yang membenarkan. Inilah jiwa yang penuh dengan keimanan. Nafsu yang telah ditundukkan, ya, maka dia tunduk, taat, patuh. Dia mantap, dia istiqamah. Ya, maka dia menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perjuangan kita sepanjang usia adalah untuk mengarahkan nafsu ammarah kepada nafsu iaitu mutmainnah. Maka ini tentu memerlukan kesungguhan, kemahuan, kesabaran, ketekunan, keistiqomahan, jatuh bangun, dan akhirnya dapat menetapi maqam istiqamah untuk kita memerintahkan hawa nafsu itu agar mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan. Jadi, keywordnya di situ. Maka barang siapa yang berjaya menundukkan hawa nafsunya, keinginannya, kecenderungannya, dirinya, kecenderungan apa ni? Yang meliputi tadi. Akal, hati, ruh. Seluruh dirinya itu, the whole of dirinya untuk tunduk, taat, patuh. Sebab itu Allah sebut larangan untuk mengikuti hawa nafsu yang tercela tadi. Dalam surah Sad ayat 26, Allah Ta'ala ingatkan kita, fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu engkau. Kelak nanti dia akan menyesat engkau dari jalan Allah. Kalau ikut nafsu yang tak terkendali tadi, cenderung kepada kejahatan, kemaksiatan, keingkaran dan sebagainya, maka dia akan membawa engkau kepada kesesatan, keluar daripada jalan Allah. Begitu juga Allah sebut dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kebesaran Tuhannya dan melarang dirinya dari hawa nafsu. Ini nafsu yang
positif yang telah tertunduk. Jadi hawa nafsu itu wajib kita arahkan dia. Sebab hawa nafsu ni kalau tak diarahkan, tak dididik, tak diberikan panduan, tak dibimbing, maka dia akan menyerlahkan sikap dia, iaitu apa? Membawa pemiliknya kepada kemaksiatan. Akan muncullah daripadanya perlakuan, iaitu engkar, enggan, menentang, tak mau, degil, dan segala sifat-sifat yang tercela itu akan terserlah pada dirinya. Dan di antara sifat tercela yang paling berbahaya adalah tidak ingin tunduk kepada apa saja yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Boleh faham? Itu penting. Baik. Jadi hadis ini memberikan faedah yang sangat agung tentang kewajipan seorang Muslim, iaitu sebagai bentuk bukti cinta dia kepada Rasulullah SAW adalah tunduk dan patuh secara total. Yang ini adalah penting. Sebab itulah di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah mengingatkan kita, wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi Allah mengingatkan kita, tidaklah boleh bagi seorang mukmin dan mukminah itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu perkara memilih kemahuannya sendiri dalam urusannya. Tak boleh. Jadi kena hawa nafsunya ditundukkan. Walaupun perkara itu tak sesuai dengan hawa nafsu dia, tapi hendaklah disesuaikan dengan imannya. Jadi hadis ini mengeluarkan satu prinsip penting, iaitu tentang apa? Iaitu tentang kewajipan membawa hawa nafsu kita daripada amarah kepada lawamah kepada mutmainnah. Iaitu kita membawa hawa nafsu kita itu agar tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Iaitu dengan satu kekunci perkataan, iaitu cinta yang sejati pada Nabi SAW, iaitu tunduk, taat dan patuh. Kenapa? Cinta kepada Nabi SAW ada wajib. Cinta kepada Nabi SAW adalah wajib, mutlak. Sepakat. Sebab itu dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan apa? Wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada mencintai dirimu sendiri. Tu Umar radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Dia letak Nabi SAW tu lepas dia. Nabi SAW tegur, tak akan beriman, tak akan sempurna kecuali meletakkan aku tu di atas segala-galanya. Tu. Maka Umar pun setelah ditegur oleh Nabi SAW mengatakan, sungguhnya sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar. Lalu Nabi SAW kata, sekarang wahai Umar. Masya Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, wajib mencintai Nabi SAW melebihi cintanya pada orang tua dan anak-anaknya. Tadi diri sendiri. Kalau hadis ini, dalam hadis yang kita sebut yang sahih tadi adalah, iaitu orang tua, anak dan semua manusia. Sekarang yang kedua adalah hadis ini. Yang ketiga adalah wajib mencintai Nabi SAW melebihi mencintai keluarga, harta dan seluruh manusia. La yu'minu abdan hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Jadi ada 3 hadis yang menjelaskan tentang kecintaan pada Nabi SAW wajib didahulukan. Yang pertama iaitu yang menjelaskan tentang kita mesti meletakkan diri kita di bawah Nabi SAW, mengutamakan Nabi SAW. Yang kedua iaitu kita mesti meletakkan Nabi SAW lebih dicintai daripada orang kedua ibu bapa kita dan anak kita. Yang ketiga, kita wajib mencintai Nabi SAW lebih daripada mencintai keluarga, harta dan seluruh manusia. Seluruh manusia. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia. Dan Nabi SAW memberi ancaman keras, dengan sesaan bagi sesiapa sahaja yang mendahulukan selain daripada Nabi SAW dalam kecintaannya. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi wajib mendahulukan Nabi SAW daripada segala-galanya. Maknanya apa ni? Ni berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan urusan agama. Sebab itu berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, apabila semua perkara dan urusan yang disebut dalam Al-Quran tadi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan timpakan bencana dan azab. Inilah yang realiti berlaku, salah satu punca kenapa umat Islam di sepanjang zaman, khusus di zaman kita, punca kehinaan umat Islam, jauh punca kehinaan yang bertimpa-timpa pada umat Islam di seluruh dunia sekarang. Salah satunya sebab Allah sebut ni. Sebab apa? Mendahulukan cinta selain daripada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Apa bukti? Mari kita lihat. Adakah kita telah menunaikan hak-hak Nabi SAW? Bukti cinta kepada Nabi SAW adalah menunaikan hak-haknya. Kalau kita mendahulukan hak-hak selain daripada Rasulullah SAW, maka itu bukti kita tidak cinta pada Nabi SAW. Walaupun ucapan di lisan kita kata cinta Nabi SAW, walaupun kita buat pelbagai majlis atas nama majlis malam cinta Rasulullah SAW, tetapi kalau kita tidak menunaikan hak yang hakiki terhadap Nabi SAW, maka itu adalah cinta yang palsu. Apatah lagi yang kita lakukan itu tidak dituntut oleh Nabi SAW. Lagilah bukti bahawa sebenarnya kita sedang bermain-main dan menipu atas nama Nabi SAW. Sebab itu seorang Muslim, dia wajib mengetahui apa hak Nabi SAW. Dengan mengetahui, dengan mengilmui, barulah dia dapat menunaikan maksud hadis ini dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kenyataannya, sebahagian daripada umat Islam salah di dalam merealisasikan cinta mereka kepada Nabi SAW dengan cara yang tidak disuruh, dengan cara yang tidak diperintahkan. Mereka ganti perkara yang wajib mereka tunaikan, mereka ganti dengan perkara hasil daripada hawa nafsu mereka ni. Ni hawa nafsu mereka, yang mereka anggap itu adalah perintah, yang mereka anggap itu membawa kepada mendapat kecintaan Nabi SAW. Padahal apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan hak-hak Nabi SAW yang wajib mereka ketahui dan mereka tunaikan. Sebab itu mengetahui tentang hak-hak Nabi SAW adalah satu kewajipan. Dan itulah yang dimaksud dengan kalimah syahadatain yang kedua, Muhammad abduhu wa rasuluh. Apa makna dia? Iaitu kita merealisasikan, kita menunaikan sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Allah sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ni ayat ni sungguh agung. Ayat ini para ulama menyebutkan sebagai ayat ujian terhadap sesiapa sahaja yang mengaku di lisannya mengatakan aku cinta kepada Nabi SAW. Nak tahu benar atau tidak pengakuannya, kita lihat sejauh mana dia menunaikan firman Allah Ta'ala ini. Iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kita, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nabi SAW sampaikan ayat ini pada umatnya. Jika benar-benar kamu menyintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Ta'ala akan menyintai, mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini adalah acid test. Sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah, dia wajib cinta kepada Nabi SAW.
Apa bukti cinta pada Nabi SAW? Ikut Nabi SAW. Apa yang dimaksudkan ikut itu? Inilah dia hak Nabi SAW. Yang kita simpulkan sekurang-kurangnya iaitu 10 hak. Ada 10 hak Nabi SAW sebagai bukti kita telah menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang Nabi SAW bawa. Ya, apa yang ada pada Nabi SAW itu, ya, itulah dia bukti cinta kita yang sebenarnya. Ya. Apa dia? Yang pertama, sebagai bukti cinta kita yang benar kepada Nabi SAW, yaitu mengimani dan membenarkan segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu nombor 1. Tasdiquhu fima amar akhbaro. Bila kita lihat syarat yang pertama ni pun dah banyak umat Islam yang gugur. Yang pertama, insya-Allah lulus, mengimani. Tidak ada siapa di kalangan umat Islam yang tidak mengimani bahawa Nabi SAW adalah Rasul. Rasul penutup, Rasul akhir zaman. Tetapi yang kedua ini, dalam kewajipan yang pertama, iaitu membenarkan segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada di kalangan umat Islam tak percaya. Ya ke? Ya ke? Ya ke Nabi bagi tahu begini? Ya ke akan berlaku begitu? Dia ya ke, ya ke? Ya, dia tak pasti. Dia beragui. Bahkan ada di antara mereka yang menolak. Itu syarat wajib yang pertama. Bukti cinta. Dan masalahnya, bagaimana dia boleh membenarkan segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kalau dia tak belajar? Dia tidak mengilmuinya. Dia tak ambil tahu. Langsung tak ambil tahu apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana nak tahu apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana? Belajar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah hadis Nabi SAW. Itulah yoko. Macam mana? Tiba-tiba dia dengar satu hadis Nabi SAW. Contoh, kalau seekor lalat terjun dalam teh tarik kamu tu, ya, maka kamu tenggelamkan dia, angkat minum air tu. Jangan dia suruh tokek kedai tu tukar teh baru. Ya ke? Ya ke? Ni lalat dia kan kotor, najis. Tak mungkin. Tak pernah aku dengar pun. Ya ke Nabi SAW suruh kita perintahkan untuk menyimpan janggut bagi lelaki? Ya ke? Dia duduk ya ke saja. Ini dia dah banyak lah. Ya. Sebab apa? Tak akrab dengan hadis Nabi SAW. Dan memang pun majoriti umat Islam tak akrab dengan hadis Nabi SAW. Kecuali ahli ilmu. Ahli ilmu tu juga pun sama juga. Ada yang langsung tak menguasai. Ikut suka dia je menyampaikan hadis Nabi. Hadis Nabi. Padahal bukan hadis. Padahal hadis palsu. Nampak tak? Ini nombor 1 dah banyak dah gugur. Ya. Tapi mengaku cinta pada Nabi SAW. Tak pernah pun dia buka kitab hadis yang untuk mutalaah. Baca-baca satu-satu. Ya. Tak ada komitmen dia untuk menelusuri, ya, membaca, apatah lagi mendengar. Apatah lagi teliti dalam menerima khabar-khabar daripada hadis Nabi SAW. Rumah dia Sahih Bukhari pun tak ada. Sahih Muslim pun tak ada. Arba'in An-Nawawiyah pun tak ada. Belajar pun tak benar. Nampak tak? Maka bagaimana itu bukti cinta pada Nabi SAW? Macam mana kita nak kata? Ya. Jalan yang pertama pun dah banyak lompong, banyak cacat. Ya. Yang kedua adalah, ya, bukti cinta pada Nabi SAW adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ni perintah apa ni? Perintah wajib. Wajib buat. Ya, ta'atuhu fima amar. Taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Cuba lihat. Perintah Nabi SAW nombor 1 apa? Setelah mentauhidkan Allah. Iaitu menuntut ilmu. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i tuntut daripada, ya, kecil sebelum balik sampai mati. Tapi kita menuntut ilmu, ya, berhenti ketika mana masih hidup, masih sihat, masih kuat, masih bertenaga. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tengok Nabi SAW sebut, menuntut ilmu wajib. Ini kan perintah Nabi SAW. Tapi berapa ramai di antara kita yang mengaku cinta pada Nabi SAW melaksanakan dia? Ya, menuntut ilmu tu pelbagai. Ya, banyak jurusan, banyak option, banyak alternatif. Ya, secara bertalaki, ya, baca kitab, mendengar, melihat dan sebagainya, banyak jalan. Tapi sejauh manakah kita telah melaksanakan kewajipan ini? Ya. Katakan dalam sebulan berapa kali kita menghadiri majlis ilmu? Dan begitulah seterusnya. Ya. Perintah Nabi SAW yang paling utama yang banyak diabaikan adalah menuntut ilmu syar'i.
Bila dia tersibukkan dengan ilmu dunia, tak belajar dah ilmu agama. Tak buka lah. Ya. Inilah dia sistem yang memalingkan kita daripada kewajipan menuntut ilmu syar'i. Jadi kejahilan berleluasa. Ya, sebab itu tak heran di zaman ini ramai orang jahil terhadap agama sendiri. Contoh, bergaduh dia dalam isu mengucapkan ucapan-ucapan terhadap perayaan-perayaan orang kafir. Celaru jadinya. Ya. Padahal Islam mengajar terang dan jelas. Kalau dia belajar, dia mengilmui, dia buka kitab-kitab para ulama. Bukan ulama zaman sekarang. Ulama yang telah berlalu. Itulah ulama yang tepat untuk kita jadi contoh teladan para salaf kita. Bagaimana mereka bersikap terhadap mengucapkan ucapan kepada perayaan-perayaan orang kafir yang berkaitan dengan akidah mereka. Dilarang. Maka datang orang kemudian, ya, diketuai oleh para ulama mereka yang melonggar, yang bermudah-mudahan, tak apa salahnya demi untuk toleransi. Masya Allah. Kita ni tak disuruh bertoleransi dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Khawatir apa-apa sahaja jalan, sarana yang membawa kepada kekafiran, maka ditutup serapat-rapatnya. Cuba kita lihat dalam kasus, dalam kes yang Nabi SAW kenapa melarang yang menggambarkan makhluk bernyawa. Sebab sudah ada premisnya yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Niat baik, tapi akhirnya diselewengkan, disesatkan oleh syaitan. Kenapa? Mengikut hawa nafsu, bukan mengikut wahyu. Wahyu memerintahkan lain, nafsu memerintahkan lain, dia ikut nafsu. Apa salahnya? Tujuan baik agar kita ingat pada orang soleh. Lukis gambar. Lama berlalu, mati dah orang yang berilmu, tinggal orang yang jahil. Tak apa, buat arca pula, buat patung. Lagi senang, lagi kejap, lagi mantap. Nak ingat Allah. Tengok wajah orang soleh dalam bentuk 3 dimensi, makin kuat. Lama-lama berlalu masa, sembah patung terus. Nampak tak? Niat baik tak menghalalkan cara, tak menghalalkan, ya, matlamat. Jangan bermudah-mudah dalam perkara ini, kerana Islam memiliki prinsip. Sebab itu barang siapa yang tidak mempelajari akidah al-wala' wal-bara', maka dia akan jatuh ke situ. Dia pasti akan jatuh. Yeah. Be proud of your akidah, your religion. Must be firm in term of your principle. This is foundation of your deen. Jangan gadaikan dia. Yeah. Buka kitab-kitab para ulama yang mengarang ni. Bukan ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang tak sama dengan ulama dulu. Ada kepentingan, ada kelonggaran, ada takwilan, macam-macam. Berbanggalah kita dengan Islam, dengan akidah. Masya Allah. Ini contoh. Ya, Nabi SAW perintahkan begitu. Sehingga tengok Nabi SAW ajar. Bila berjalan dalam hadis, temu dengan orang Yahudi, himpit dia sampai ke dinding. Sampai ke dinding. Tu dia ajar. Ya. Bentuk apa ni? Perendahan terhadap orang kafir ni, ahli kitab ni. Engkar, degil. Ya, tak nak ikut. Dah tahu kebenaran. Ini bentuk ajaran dia. Tahzir ke atas mereka itu. Dia tak. Jadi best friend pula. Close friend pula. Jadi allies dia pula. Jadi geng. Bersekutu dia. Ya, dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Kiaskan perkara lain. Jadi wajib melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Tak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ini perintah Allah dalam surah Al-Hajj. Orang Islam ni kena penyakit. Ya, inferiority complex. Rasa rendah diri. Inilah dia kehinaan. Dia nak berkompromi je. Apa yang ada pada dia nak bagi. Ya. Itu dia. Dia nak korbankan. Konon atas maslahat. Maslahat apa ni dalam akidah tak akan ada maslahat. Be firm. I'm a Muslim. Ya, contoh. Islam melarang seorang lelaki bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Ada prinsipal. Ya. Ketika orang kafir nak ulur tangan seorang wanita, kita kata, sorry ma'am, I'm a Muslim. I'm not allowed to shake hand with ladies. But I still respect you. True. Contoh buat macam ni ke, betul kan? Tu. Jadi itu adalah budaya dia. Walaupun itu budaya, tapi bercanggah dengan Islam, maka kita kena explain pada dia. Kalau kita tak explain pada dia, macam mana dia nak tahu? Dan dia akan respect. Oh, Islam is like that. Okay, I understand now. But I still respect you through my spine. Yeah, I greet you politely dan sebagainya. Itu dia Islam. Seperti macam mana orang kafir melihat orang Islam.
Ya, wanita yang menutup aurat, berhijab. Dia dah faham tu. That's the characteristic, that's a din, the religion of Islam, their appearance like that. So dia tak akan, dia tak akan menyalahkan, dia kata okey you buka tudung tu. Tak, sebab dia dah tahu itu adalah prinsip. Macam tadi juga. Orang Islam tak akan ucapkan sebab apa? That's related to our akidah. Orang kafir dia mana ada perbahasan akidah? Dia mana ada jatuh akidah dia? Kalau dia pergi masuk masjid, solat ikut orang Islam, tak jatuh akidah dia. Kita, perkataan, perbuatan, niat jatuh. Nak jaga itulah dia. Maqasid tu Islam ni sempurna. Segala segi dia ada protection. Tapi agama lain mana ada? Dia boleh tukar ikut suka dia boleh gabung. Cuba tengok. Cuba tengok agama Hindu dan agama Buddha. Nampak? Dia boleh satu tempat. Dia boleh bertempat sama tempat sembahan dia. Ada rumah yang tempat orang Cina sembah api tu. Apa dia panggil? Tokong dia rumah kecil tu. Dan di sebelahnya adalah patung Hindu. Boleh sekali dia berdua. Dia boleh berkompromi. Tu. Islam tak akan sekali-kali boleh begitu. Lakum dinukum waliyadin. Itulah al-wala' wal-bara'. Wajib belajar. Bila tak belajar, mudahnya terjatuh ke dalam mengikut hawa nafsu. Bahkan yang dikhawatirkan boleh menyebabkan kufur. Tu. Ini penting. Baik, kembali. Kemudian kewajipan yang ketiga, bukti cinta pada Nabi SAW adalah menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi SAW. Larangan-larangan tadi, tasyabuh orang kafir. Luas penjelasannya. Baca kitab khusus menguraikan tentang makna tasyabuh. Menurut perspektif syariat. Dilarang macam hari-hari besar itu. Itu adalah ciri khas mereka. Maka jangan ikut. Maka macam contoh kita sambut tahun baru. Tahun baru. Dari Christmas, itu dah berlalu Christmas tu. Tahun baru. Itu syiarnya siapa? Kata baru kalau kita kaji. Kita akan jumpa telurusi sampai kepada agama-agama. Islam tak mengajar kita sambut tahun baru. Hari-hari adalah hari yang baru. Kita suka. Orang kafir ni satu ciri khas dia. Ini kena faham. Dari segi ilmu sosiologi. Orang kafir, agama mereka tak diajar untuk syiar-syiar. Syiar-syiar kebesaran. Dia tak diajar aturan dia setiap hari, setiap saat tak ada aturan. Kita Islam aja. Sampai masuk tandas pun. Nak buang air besar, buang air kecil semua Islam aja. Very detail. Very particular. Nabi SAW ajar pergiliran hari. Mengikut kalender hijrah. Kalender Qamariyah itu. Lihat. Ada hari yang kita diperintahkan untuk disambut. Idul Fitri, Idul Adha, Sayyidul Ayyam. 3 hari ni hari raya umat Islam. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi umat Islam terkesima, terpengaruh, tasyabuh orang kafir. Orang kafir, dia tak tahu aktiviti dia nak buat apa. Jadi dia pun reka-reka. Dia pun atur. Setiap masa makin bertambah, tahun makin bertambah acara-acara yang dia gazet dalam kalender dia. Dulu tahun baru. Tahun baru. Kemudian dia sambut pula Valentine Day. Hari kekasih. Dia tak tahu, agama dia tak ajar macam mana nak berkasih sayang. Yang berkasih sayang dia pula bukan suami isteri. Tu orang yang tak kahwin dan sebagainya. Menggalakkan perzinaan. Kemudian dia buat lagi macam-macam hari. Hari apa? Hari ibu, hari bapa, hari anak, hari tok wan, tok ki. Tak lama lagi datang hari tu. Orang Islam pun buat, sambut. Dia buat. Dia menyambut kelahiran Nabi Isa AS. Kita pun buat happy birthday. Kita pun ikut dia. Buat. Kelahiran Nabi SAW. Kemudian kita buat happy birthday kita. Pasang lilin. Umur berapa? Tiup. Belah kek. Ni tasyabuh siapa ni? Cuba kita lihat teladan terbaik Nabi SAW. Para sahabat, isteri-isteri Nabi SAW, tak ada satu pun mereka sambut happy birthday. Yang Nabi SAW suruh bukan happy birthday. Yang Nabi SAW suruh kita ingat mati. Buat persiapan. Happy birthday gembira. Tak salah bergembira, tapi bukan cara itu. Nampak tak? Ini sebab ni. Sebab menyelisihi ikut hawa nafsu. Maka Allah datangkan kehinaan demi kehinaan. Keluar kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan amalan yang sia-sia. Hari ini kita tersibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Yang datang daripada hawa nafsu. Ikut saja orang kafir buat. Semua nak ikut. Macam-macam sempena dia ikut. Ya Allah. Kemudian daripada contoh tu kita pula buat gazet. Hari ini. Sambut hari itu, sambut hari itu.
Makin bertambah tahun, makin ke depan, makin banyak sambutan. Tak lama nanti dia akan gezet pula hari lain pula. Ni sambut. Ya, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Tabuk, semua dia buat. Kalaulah itu agama, pasti Nabi SAW dah perintahkan. Sebab itu, dalam ilmu pengurusan dia pandai, dia belajar. Dia belajar apa? Urgent and important. In term of management. Urgency and important. Urgent and important. Ya. Ni dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang urgent. Yang perkara yang tak perlu dia beri perhatian pun. Ya. Macam orang urgent buat kerja under urgent condition. Last minute pun nak buat. Itu urgent lah. Patutnya important. Well planned. Islam fokus pada important tu. Ini important. Kamu buat ini ni. Yang ni tak payah. Kita tambah. Akhirnya apa? Sebab tu bid'ah ni bila dia tambah dia susah ke senang? Susah membazir waktu, mensia-siakan usia, habis harta benda, bahkan membawa kepada kemaksiatan. Berkumpul ramai-ramai. Laki perempuan bercampur, lepas tu buat pula acara-acara tambahan, hiburan bagai-bagai atas nama nasyid dan sebagainya. Habis masa sia-sia. Apa dapat? Berpuluh tahun buat benda yang sama, gain nothing. Tapi kalau dia kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka pasti akan bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah kedekatannya dengan Nabi SAW. Jadi tinggalkan seluruh larangan-larangan Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW tak perintahkan, jangan kamu buat. Buat saja apa yang Nabi SAW perintahkan. Tinggalkan apa yang Nabi SAW larang. Very clear. Jelas, mudah, straightforward. Tapi itulah manusia bila cenderung pada hawa nafsu, dia menyelisihi Nabi SAW. Tapi mulut dia bukan main lagi. Oh, cinta pada Nabi SAW. Cinta yang palsu. Betapa banyaknya benda yang Nabi SAW larang, dia buat. Ya. Kemudian yang keempat, bukti cinta pada Nabi SAW, tidak beribadah kepada Allah melainkan mengikut cara Nabi SAW. Dan ini pun betapa banyak umat Islam menyelisihi. Pandai mereka ibadah. Pandai mereka modify ibadah. Pandai mereka edit. Ya. Modify ibadah banyak. Ya. Jadi kewajipan kita adalah beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, dia reka kaifiah tertentu dalam ibadah. Oh, nak dapat ini, buat cara begini. Nak dapat itu, buat cara begitu. Ya. Nak jaga rumah selamat daripada sini-sini, buat begini. Pasang azimat. Ya, letak simbol itu, simbol ini. Ya, lukis itu, lakar ini. Ya, sekarang lakar kopiah. Tak lama lagi lakar tongkat. Lakar unta Nabi SAW. Macam-macam. Nabi SAW tak suruh yang itu. Kalau itu dah tahu sudah pasti Nabi SAW dah sempurnakan benda je semua. Hendaklah kamu menegakkan syiar-syiar. Ya, apa yang ada pada diriku. Tu capal, tongkat, cincin, apa lagi? Ya. Kopiah Nabi SAW, serban Nabi SAW. Nabi SAW tak perintahkan je itu. Itu sunnah jibiliyah. Sesuai dengan situasi, perkisaran, budaya, topografi, lokasi. Cuaca kamu, pakaian tak sama, berbeza-beza. Ya. Kopiah cuba tengok design, macam-macam jenis, betul kan? Sebab dia sunnah jibiliyah. Selama mana dia tutup kepala, kamu design lah kopiah macam mana pun. Pakai songkok. Dia sesuai dengan sunnah. Sebab menutup kepala. Ya, dia punya purpose maqasid dia tutup kepala. Contoh, disunahkan. Masya Allah. Ni reka macam-macam ibadah. Macam-macam kaifiah. Ya, zikir macam-macam bentuk dia ajar. Zikir yang mengalahkan rock and roll lagi. Berlari, berlompat. Menari-nari. Ya, menghentak-hentak kaki. Dan sebagainya. Nabi SAW tak ajar kaedah begitu. Kenapa kita ikut cara begitu? Itu bukan bukti cinta pada Nabi SAW. Kemudian terpekik, terlolong, menjerit-jerit dalam zikir. Itu zikir apa? Kalau kita tengok hadis Nabi SAW larang para sahabat meninggikan suara dalam zikir. Ya. Kerana Allah itu kata Nabi SAW tidak bekak, tidak tuli. Dia maha mendengar. Tapi apa yang dilakukan? Orang yang mengataskan nama tarikat dan sebagainya itu tengok zikir dia, ya Allah. Macam-macam bentuk, macam-macam besi. Sampai menari, berguling, melompat dan sebagainya. Ya. Ya, kalau tengok perempuan dia lagi huduh cara berzikirnya. Kemudian bercampur bau pula lagi perempuan. Dibuat di majlis ya, yang umum. Bercampur. Kononnya katanya zuk tu dia sampai dah makam tu zuk, lupa diri. Dia fana, sampai apa makam fana, lupa. Buat perkara mencarikan adat. Di sisi al-syariat itu mencari adat, pada sisi hakikat tak. Di mana agama ajar begini ni? Para sahabat tak seperti itu.
Para tabi'in tak seperti itu. Para ulama Rabbani yang berjalan di atas manhajnya Nabi SAW tak seperti itu. Inilah dia. Betapa berjayanya syaitan menipu manusia agar mengikuti hawa nafsu al-ammaratu bisu dan nafsu lawamah. Mesti berusaha untuk naik kepada nafsu mutmainnah. Tapi tak akan berlaku kecuali pintu nombor 1. Kewajipan nombor 1, ilmu. Ilmu pula ilmu apa? Ilmu yang sahih dan ilmu yang sharih. Daripada qala Allah wa qala Rasul di atas penjelasan para sahabat. Penjelasan para tabi'in, yang berjalan di atas manhaj salaf. Cari lain daripada jalan itu, pasti akan melencong. Pasti akan melencing. Pasti akan terselewing. Itu sudah pasti. Sebab itu disebut dalam dalil-dalil. Kemudian yang kelima, bukti cinta pada Nabi SAW adalah memuliakan, mengagungkan dan menyintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, itu. Apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW, maka kita menyintainya. Kemudian, bukti yang keenam, bahawa kita benar-benar menundukkan nafsu kita kepada Nabi SAW dalam bentuk kecintaan, iaitu meneladani, mencontohi, menghidupkan serta menzahirkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Dalam segala aspek. Ya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ada contoh teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya wa zakarallaha katsira. Ni Allah ingatkan kita. Kita baca sama ayat ni, semua umat Islam baca. Tapi dari segi pelaksanaan, penerapan itu yang berbeza. Jadi kita hendaklah memastikan contoh teladan kita hanya satu, Nabi SAW. Tidak lain daripada itu. Dari sudut akidahnya kita contohi Nabi SAW. Daripada akhlak kita contohi Nabi SAW. Daripada ibadah kita contohi Nabi SAW. Dari hal seluruh yang berkaitan dengan yang diperintahkan, kita tak akan ambil contoh selain daripada Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW buat, kita buat. Apa yang Nabi SAW tak buat, kita tak buat. Ini yang menjadi perintah untuk kita contohi. Sebab ada yang Nabi SAW buat, kita tak boleh ikut. Itu kita faham. Ya, contoh Nabi SAW. Ya, tidak menerima apa? Tidak menerima sedekah. Kita kena terima. Boleh terima. Nabi SAW. Ya, memiliki isteri lebih daripada 4. Dan begitulah seterusnya. Ada kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, selain daripada itu, merupakan perintah yang wajib kita ikut. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita mampu. Berusaha. Yang paling penting apa? Sunnah Nabi SAW yang wajib kita berusaha untuknya, iaitu how we arrange our daily life. Bangun pagi, tidur, keluar rumah, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum, berbicara, ya, naik bukit, turun bukit, bermusafir, pakai baju, tanggal baju, ya, lihat kebesaran Allah di alam, ya, guruh langit, di langit, kilat, hujan. Ini semua ni kena berusaha hidupkan. Ini banyak yang Islam tak buat. Cuba buat survey, tengok, tanya. Ya, majoriti gagal. Tak peduli pun. Bahkan tak pernah tahu dan tak pernah ingin ambil tahu. Apa nak jadi dengan nasib umat Islam ni? Apa nak jadi dengan umat Nabi SAW di zaman kita? Sebab apa? Puncanya sebab apa? Puncanya sebabnya kita hidup di zaman di mana perkara ini tidak diutamakan. Diutamakan apa? Matematik, biologi, fizik, ya, sejarah, ilmu alam, bagai-bagai lah. Jadi benda ni hilang, tak masuk. Padahal perkara inilah wajib diajarkan, sebab dia melibatkan keselamatan dan negeri akhirat. Sebab apa? Terkesima dengan dunia. Orang bangga dengan dunia sekarang. Bangga dengan ilmu dunia, penyampaian dunia. Mereka tak kisah pun kalau mereka tak, ya, berjaya dalam urusan perkara sunnah Nabi SAW. Tak ada rasa keren pun, tak rasa hebat pun dengan sunnah Nabi SAW. Tak nak ambil tahu pun. Ya Allah, kenapa sampai tahap itu sekali? Akibat sistem yang, ya, berjalan dia rosak. Sistem agama. Maka tak heran kerosakan demi kerosakan. Sampai sunnah Nabi SAW mati satu persatu. Ya, tak berbangga nak berpenampilan seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga penampilan kita ikut cara orang kafir, betul kan? Penampilan kita ikut cara orang kafir. Yang lelakinya,
Ya, penampilannya pun tak cara orang Islam. Bahkan ustaz-ustaz dia pun kita tengok macam orang preman, orang biasa. Kalau kita tengok dia tak sangka yang dia tu lulusan bahagian agama. Penampilan macam pakai seluar jeans, pakai t-shirt, tak nampak apa pun. Licin aja muka. Janggut tak ada. Padahal ada janggut kita tengok dia. Duduk nongkrong juga di kedai kopi berjam-jam. Sebab apa? Tak ada sifat izzah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada perbezaan. Kita belajar agama mesti ada perbezaan. Penampilan, pemakaian, ya, gerak laku, cara berbicara, cara berinteraksi. Ni tak hua-hua ketawa terbahak-bahak. Tengok ustaz. Kenapa jadi begini? Sebab kita tahu, sebab dia belajar. Orang lain barangkali tak kenal. Kalau orang lain tengok ni minta kata ustaz ni. Itu. Jadi menjadi seorang yang khusus melibatkan agama, tanggungjawabnya sangat besar. Sebab dia adalah contoh. Jadi contohilah Nabi SAW, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyaknya yang terabaikan. Apa kita nak jawab nanti ketika di negeri akhirat? Ya. Tak sampai 1% sunnah Nabi SAW kita buat. Tapi sudah orang kafir ikut banyak. Lebih 50% katakan. Masya Allah. Kemudian kewajipan kita sebagai bukti cinta pada Nabi SAW. Yang ketujuh, sentiasa berselawat pada Nabi SAW. Setiap hari. Ya, sekurang-kurangnya berapa kali? 20 kali. 10 lepas subuh, 10 lepas asar. At least, minimal. Ya, yang terbaik, memperbanyakkan. Berselawat pada Nabi SAW dalam segala keadaan. Ya. Maka berselawatlah. Kerana apa? Itu di antara jalan pintas untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Ya, selawat pada Nabi SAW yang paling pendek, sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu selawat-selawat yang pendek. Ya, Allahumma, terutamanya ketika kita mendengar nama Nabi SAW, kena selawat, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang relate dengan Nabi SAW, selawat. Jangan jemu, jangan letih. Ya, biar kita letih di dunia, tapi kita mendapat kecintaan daripada Allah dan Rasul. Betapa besarnya berselawat pada Nabi SAW ni, dia adalah tuntutan. Perintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah wajib. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat untuk Nabi SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kata Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Berselawat Nabi SAW ni bukan kena buat majlis. Bukan kumpul ramai-ramai di masa tertentu, hari tertentu. Bukan, itu bid'ah semuanya. Berselawat Nabi kepada Nabi SAW buat secara bersendirian. Ya. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Dan jangan sekali-kali memandai-mandai menetapkan waktu ini kita berselawat kepada Nabi SAW. Itu tidak diperintahkan. Dia terbuka. Kecuali di tempat-tempat yang Nabi SAW perintahkan kita berselawat, maka kita buat. Yang diperintahkan dia tak buat. Yang tak diperintahkan dia buat. Dia pandai mengadakan majlis-majlis. Contoh yang ketara apa? Yang paling mudah. Setiap kali saja selesai solat, setelah berzikir, setelah berdoa, beramai-ramai, kemudian berdiri semuanya, beratur, touch and go. Sallallahu ala Muhammad. Berlagu lah tu. Sambil-sambil salam. Siapa yang perintahkan kamu selawat cara begitu? Berkumpulan, beramai-ramai. Berkhususkan waktu. Ya, berkhususkan tempat. Nabi SAW tak suruh. Nabi SAW suruh kita berselawat. Ya, ada waktu dia, ada kaifiah dia, ada yang terbuka, ada yang terikat. Maka ketika itu kamu ikutlah. Dia mengajar kamu selawat itu siapa? Nabi SAW. Kamu yang kamu buat tadi, siapa yang ajar kamu? Dan yang lebih peliknya menggantikan selawat Nabi SAW itu dengan selawat rekaan dia. Macam-macam nama selawat. Yang Nabi SAW perintahkan selawat tu terhitung banyak jenis variasinya, dia tinggal. Dia pergi ambil, ini guru dapat daripada mimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi SAW, maka selawat dengan ni. Bahkan dia pandai pula letak, selawat ini faedah ni. Selawat ini faedah. Bahkan selawat yang mereka dapat itu, yang mereka dakwa tu, kononnya itu lebih hebat daripada selawat yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW secara live kepada para sahabat Nabi SAW. Maknanya apa ni? Maknanya kebatilan ni, kepalsuan ni
Maknanya para sahabat Nabi SAW telah terluput untuk mengamalkan selawat yang diterima oleh mereka ini. Umat datang sini contohnya. Maknanya para sahabat itu jatuh kedudukannya berbanding dengan mereka. Betul kan? Itu mafhumnya. Ini sungguh ajaib. Maknanya para sahabat Nabi SAW terluput untuk mengamalkan selawat yang mereka dapat daripada Nabi SAW. Ajaib tadi. Ajaib. Menunjukkan mereka lebih hebat daripada para sahabat dari sudut selawat tadi. Selawat yang terbaik, ingat. Selawat yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Siapa yang mula-mula mengamalkan selawat itu? Iaitu para sahabat Nabi SAW. They are the best generation. Tak ada bandingan. Mereka tengok sesaat Nabi SAW lebih baik daripada kita. Tengok saja Nabi SAW beriman mati di atas itu. Mereka lebih baik kerana mereka mendapat title apa? Sahabat. Tiba-tiba orang datang di zaman sekarang menggesekkan, bahkan ada majlis pula bagi ijazah. Ini selawat yang saya dapat, saya dapat daripada mimpi. Barang siapa yang berselawat dengan selawat ini, sekian-sekian fadilahnya. Lihatlah dalam YouTube punya banyak. Inilah bila hidup bid'ah, mati sunnah. Dia tak kenal lah selawat Nabi SAW. Selawat Ibrahimiyah, ya selawat-selawat yang banyak. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memiliki satu kitab yang sangat berharga, menyenaraikan seluruh selawat-selawat Nabi SAW. Ya, dan menyertakan ya faedah-faedah, kaedah-kaedah, ya adab-adab dan sebagainya. Baca kitab itu dan berjalan di atas apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, bagaimana untuk berselawat kepada Nabi SAW. Masya Allah. Ya, sebab itu cabaran yang paling besar di zaman ini adalah untuk hidup tegar istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Jangan peduli. Jangan peduli dengan apa orang yang lakukan. Yang kita peduli apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan lakukan. Kita peduli yang itu. Biar menyelisih amalan orang ramai. Sebab tuan guru, tuan syekh, tuan kiai, Pak Habib, ustaz, tuk guru dan sebagainya, itu bukan panduan. Yang menjadi panduan adalah Rasul SAW. Mereka semua tu hendaklah diletakkan, ditundukkan di bawah Nabi SAW. Bila mereka menyelisihi, tinggalkan. Jangan takut, jangan khawatir. Kamu pasti akan berada di pihak yang benar. Masya Allah. Inilah dia. Ya, betapa bencananya bila mengikuti hawa nafsu. Itulah bencananya talbis iblis. Sangat berbahaya. Dah terjatuh ke dalamnya, sulit untuk keluar. Benarlah perkataan yang telah kita bicara tentang bencana bid'ah. Syaitan suka kepada pelaku bid'ah. Sebab dah jadi tawanan dia. Sulit nak berlepas daripada ikatan tawanan dia. Masya Allah. Bersyukur kerana apa? Allah berikan kita kecintaan, kemudahan, lembut hati untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Baik, yang ke-8. Bukti cinta pada Nabi SAW adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak Rasulullah SAW serta kemuliaannya dari serangan dan pelecehan musuh. Ini sebab apa kita menjelaskan tentang sunnah? Kenapa kita menjelaskan tentang bid'ah? Sebab bid'ah merupakan bentuk perlecehan pada Nabi SAW. Sebab dia bukan daripada Nabi SAW. Maka kita kena muliakan, mempertahankan ya harga diri Nabi SAW dengan mengingatkan umat, tinggalkan seluruh bid'ah kamu itu. Kembali pada sunnah Nabi SAW. Itulah jalan yang selamat. Very clear. Kenapa menyibukkan diri dengan bid'ah? Kenapa tak menyibukkan diri dengan sunnah yang kamu kalau Allah sampaikan usia 100 tahun pun kamu tak akan mampu menghidupkan seluruhnya. Tiba-tiba kamu bazirkan masa kamu sia-sia, ya, bersusah payah, berletih dalam perkara kebid'ahan yang tercela, bahkan boleh membawa kepada ya dihumbankan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Ya. Yang ke-9 secara ringkas. Ya. Bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah iaitu menyintai seluruh ahlul bait Nabi SAW. Seluruh para sahabat Nabi SAW. Ya, dengan penuh kecintaan tanpa ada sebarang prejudis atau buruk sangka. Ya, keturunan ahli keluarga Nabi SAW siapa? Isteri-isteri Nabi SAW. Ya, anak-anak, cucu, anak Nabi SAW, cucu Nabi SAW. Ya, dan zuriatnya sampai ke hari kiamat. Cintanya kerana apa? Kerana dia adalah ahlul bait. Tapi dari sudut ajaran, itu kena tapis. Walaupun dia ahlul bait, tapi kalau ajarannya menyelisih Nabi SAW, kita tinggalkan ajaran itu. Tapi tetap kita memuliakan dan menghormati dia sebab dia adalah ahlul bait Nabi SAW. Ini perintah Nabi SAW. Itu ahli sunnah ni dia pertengahan. Dia memuliakan sesiapa saja yang ya merupakan leluhur, yang merupakan ahli keluarga Nabi SAW. Ada keturunan kita tahu, oh dia tu Said sekian-sekian. Ini keturunan Nabi SAW. Sahih dia. Maka kita muliakan dia.
sebab dia ahlul bait. Tapi amalan dia, ajaran dia, akidah dia tengok dulu. Ya, kalau selaras dengan Nabi SAW, dia mendapat 2 kemuliaan. Kita muliakan dia dari 2 jurusan. Tapi kalau dia hanya ada pada jurusan nasab, tapi tidak dari segi ikutan terhadap datuknya Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Tak boleh jadi teladan. Bahkan kita wajib negur dia, bawa dia. Kamu ikut datuk kamu, Nabi SAW, kenapa kamu menyelisihinya? Sebab kita dah baca hadis sebelum ni. Amalan seorang tak dapat dipercepatkan dengan nasabnya. Takkan sekali-kali dapat membantu. Baik. Jadi cinta pada para sahabat wajib. Kerana itu bukti cinta pada Nabi SAW. Dan yang terakhir, bukti cinta pada Nabi SAW, ya, tu membawa hawa nafsu kepada tunduk patuh, iaitu mempelajari tentang sirah Nabi SAW. Tak kenal, maka tak cinta. Bagaimana kita akan cinta pada Nabi SAW kalau background biografi Nabi SAW mungkin kita tak pernah tahu, tak pernah ambil tahu. Tapi background selain pada Nabi SAW ambil tahu. Pelakon, penyanyi, pemain bola, orang yang dia minat, yang dia admire, tahu semuanya. Daripada A sampai Z. Hobinya, makannya apa, tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, apa dia buat setiap hari, tahu semua. Follower, jadi follower tegar. Ya, update status, tengok, baca. Pagi-pagi bangun subuh dah baca dah status kawan tu. Sungguh musibah di atas musibah. Nabi SAW langsung tak tahu. Ya. Kalau kita tanya dia, cuba sebut nama Nabi SAW, tegang-ganga. Yang very basic pun tak boleh jawab dah. Tak percaya, cuba tanya. Ni kalau kita dapat maklumat daripada Jabatan Agama yang nak interview orang-orang yang nak kahwin ni. Interview, cuba sebut syahadah, cuba sebut rukun Islam, rukun iman, cuba sebut tentang nama Nabi SAW, cerita sikit tentang Nabi SAW. Terkebil-kebil, tak boleh jawab. Bahkan kadang-kadang menakjubkan jawapannya, tak masuk akal sungguh. Tak masuk akal, tapi Islam. Sampai begitu sekali. Dia takjub, ajaibnya umat Islam. Anak-anak umat Islam, Masya Allah. Inilah dia 10 kewajipan, sekurang-kurangnya, sebagai bukti cinta pada Nabi SAW. Persoalannya, adakah kita telah menunaikannya? Kita jawablah soalan tersebut. Di dunia kita kena jawab, kita kena buat persiapan, dan kita kena buat tindakan, supaya nanti di negeri akhirat kita tidak menyesal. Kita blank, tak boleh nak explain, tak boleh nak jawab. Jadi bagaimana nak mendapat kecintaan Nabi SAW nanti di negeri akhirat? Bagaimana nak dapat sampai ke telaga Nabi SAW? Bagaimana nak dapat syafaat Nabi SAW? Sungguh hadis ini merupakan hadis yang merupakan pukulan yang paling kuat terhadap sesiapa sahaja yang mengaku bahawa dia cinta pada Nabi SAW. Maka hendaklah dia menundukkan hawa nafsunya, kecenderungannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu dengan dia menunaikan 10 hak terhadap Nabi SAW. Maka terlaksanalah dia terhadap perintah Allah dalam surah Al-Imran, iaitu ayat 31 yang kita sebut tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar pengucapannya, ikrarnya dan pelaksanaannya terhadap kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan menunaikan 10 hak yang telah kita terangkan secara ringkas. Wallahu a'lam. Dengan itu semoga Allah Ta'ala memperkenankan untuk kita memasuki syurganya, ya, menghimpunkan kita nanti bersama pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang besar sekali jasanya kepada kita, bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Panjang umur insya-Allah. Pada malam ini kita akan, ya, memasuki iaitu hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 tentang luasnya ampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.